Kadang-kadang persoalan kita kepada geng-geng ni tuan-tuan, kan mana datang ancaman yang dikatakan ancaman tu? Bila kita tanya soalan itu, dia orang tak boleh jawab. Dan mereka menjawab dengan jawapan-jawapan mimpi dia. Mungkin macam ni, mungkin macam ni. Yang ini beria-ria ni. Oh, Zamihan dok cerita ni, geng Aswaja dok cerita. Saya tak pernah dengar lagi geng Aswaja dok bantai JISB. Kenapa tuan-tuan? Kan mufti wilayah ni antara negeri yang belum lagi keluar fatwa tentang bukan aurat media, tentang GISB tau. Wilayah antara negeri yang masih belum keluar. Soalan saya kenapa? JAKIM tu terpaksa tukar ketua pengarah, tapi wilayah masih lagi tak keluar. Kenapa? Jeng jeng jeng. Menyentuh soal itu habis dah. Saya kata saya malah nak ulang panjang-panjang, tapi saya kupas juga soal Zamihan dah masuk campur kat situ. Mengulas mengenai perkara ini, saya tertarik dengan kenyataan Hadi Awang lah tentang baginda mimpi dan bagaimana cara kita menilai mimpi. Ismail Al-Syuhara, saya mimpi Rasulullah datang melawat kapung Wusila. Dia mari diiringi oleh beberapa orang sahabat dia. Orang nak kata apa ikut je lah. Dia cerita. Dalam keadaan ada kesan parut perang Uhud di wajah dia. Dia mari, dia terus beri salam. Dia sebut nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Saya bawa penuh dia. Memang bau punya atur lah penuh. Macam biasa. Wangi. Kemudian dia kata dalam bahasa Arab, ukhatibu as-sunnah summa ukhatibu syiah. Saya nak bercakap dengan orang sunni, nak bercakap dengan orang syiah. Dia kata saya. Kemudian dia berundur. Dia pergi lalu depan Masjid Wusila. Tiba-tiba ada bakar anjing. Bakar anjing yang buruk duduk depan masjid. Saya pun nak marah ke budak-budak muda Wusila ni. Mengapa tak buang bakar anjing ni, malu lah. Saya buat macam ni. Nabi mari ada bakar anjing depan masjid. Tak buang. Itu dia menghilang. Okay. Dia menghilang. Nabi pun menghilang. Tuan-tuan, yang pertama sekali, saya nak cerita konteks mimpi itu tadi kan. Hadi Awang, Ustaz Hadi Awang mengatakan, banyak kali dah ni antara yang terkini lah beliau mengatakan bahawa dalam konteks nak menyatukan antara Syiah dengan Sunni, Ustaz Hadi Awang kata beliau bermimpi. Bertempiak, Allahu Akbar. Nabi datang pada beliau bersama sahabat. Kan setelah mula-mula dia macam ni, cerita dia macam ni. Dia nak pergi ke masa tu ada perhimpunan Syiah lah, perhimpunan Syiah. So ada ulama ataupun ustaz-ustaz daripada Saudi dan sebagainya call dia, kata jangan pergi. Kemudian ada ahli sunnah daripada Iran kata pergi. Kemudian dia istiharah, dalam istiharah lepas tu beliau mimpi jumpa Nabi. Okey, dia kata mimpi. Dan cerita tadilah jumpa Nabi dan sebagainya untuk mempertemukan. Okey. Number one, dia macam ni tuan-tuan. Number one, mimpi tidak boleh dijadikan dalil. Okay, mimpi tidak boleh dijadikan dalil. Dia hanya boleh jadi cerita. Mimpi ni hanya boleh jadi cerita. Wa imma yang mimpi itu seorang ulama yang besar ke, seorang orang biasa lagi lah, mimpi tidak boleh dijadikan dalil. Kita boleh dengar, kita boleh jadi cerita. Kita tak boleh juga kata engkau berbohong, pun tak boleh. Tetapi kita pun juga tak boleh kata engkau berkata benar, pun kita tak boleh. Kita tahu dalam hadis Rasulullah, mimpi ni ada 3. Mainan tidur, sesuatu yang baik, sesuatu yang jahat, datang daripada syaitan. Kan, sesuatu yang baik, sesuatu yang dihantar kepada kita, ataupun mainan tidur. Ataupun sesuatu yang jahat, ini dimainkan oleh syaitan. Kita tahu benda itu. Tetapi dalam konteks ini, mimpi tidak boleh dijadikan hujah dan dalil. So, kita nak dengar cerita itu boleh. Tuan-tuan, saya sarankan, tak perlulah kita nak peleceh-pelecehkan mimpi Hadi Awang lah. Ustaz Hadi Awang ni tak perlu. Tetapi dalam masa yang sama, jangan gunakan mimpi itu sebagai dalil. Oh, lepas ini, maka hendaklah kita menyatukan Syiah dan Sunni dan sewaktu dengannya. Bukan saya kata jangan satukan, tak. Bukan kerana dalil itu. Bukan kerana mimpi itu, tuan-tuan. Kan, bukan kerana mimpi itu. Dan mimpi ni, sesiapa boleh bermimpi.
Jangan anggap hanya ulama' je boleh bermimpi, tuan-tuan. Orang biasa boleh mimpi kalau dia mimpi. Dan saya tertarik dengan kata Dr. Mazhar kan. Kalau kita bermimpi, okeylah mimpi kita. Tetapi, macam mana kita nak tahu yang datang dalam mimpi kita itu Nabi? Sebab kita tak pernah jumpa dengan Nabi. Ada yang kata, ada satu hadis mengatakan bahawa kamu tidak akan bermimpi, maksudnya syaitan tidak akan menyerupai Nabi di dalam mimpi. Okey, syaitan tidak akan menyerupai Nabi di dalam mimpi yang datang kepada kamu. Dia cerita dia macam ni hadis tu. Hadis ni diberitahukan kepada sahabat-sahabat yang pernah jumpa Nabi. Okey, so dia dah tahu rupa Nabi macam mana. So bila di dalam mimpi Nabi datang dalam muka yang wajah yang dia orang pernah nampak, dia orang tahu itu memang Nabi, bukan syaitan yang menyerupai Nabi. Soalannya kita ni, kita tak pernah jumpa Nabi. Kita tak ada gambar Nabi. Kita tak ada image Nabi. Kita ada gambaran tapi tak ada gambar dia. So, siapa kata yang betul, muka wajah Nabi yang betul datang, yang itu syaitan tak boleh menyerupai. Tetapi siapa kata yang datang dalam mimpi kita, muka macam Arab-Arab sikit, bentuk macam, yelah adalah feature-feature Nabi, dia serupa kan. Kemudian dia kata dia Nabi. Dalam hadis tak pernah kata, syaitan tak boleh kata dia Nabi. Iblis tak boleh kata dia Nabi. Cuma Iblis tak boleh menyerupai wajah Nabi yang sebenar. Tetapi dia boleh kata dalam mimpi, buat muka Arab sikit kan, ada celak sikit, handsome sikit, saya adalah Muhammad yang datang kepada kamu. Boleh tak? Boleh. Tuan-tuan, jangan salah sangka, jangan salah apa orang kata, sangka pula seolah-olah saya kata yang datang dalam mimpi hadi tu syaitan iblis. Bukan. Itu bukan. Jangan. Poin saya adalah hujah, dalil, maksudnya datang Nabi di dalam mimpi kita itu bukan dalil, bukan hujah. Itu mimpi. Kalau datang kepada kita, hati kita seronok dan sebagainya, mungkin kerana kerinduan kita, alhamdulillah, itu rezeki kita. Dan sebenarnya tak perlu kita cerita ke orang. Tuan-tuan, saya nak kata, siapa kata saya tak pernah mimpi jumpa Nabi? Siapa kata saya, Iswardi Morni, tak pernah mimpi jumpa Nabi? Tak ada siapa boleh menafikan. Kan, cuma saya cerita tak cerita, itu cerita lain lah. Kan, adakah saya lebih mulia daripada orang lain kerana saya pernah mimpi jumpa Nabi? Tak. Itu adalah mimpi saya. Tidak menjadikan saya lebih mulia daripada orang lain. Alah, kau nak menipu Is. Macam mana kau tahu aku menipu? Adakah ada level-level tertentu menyebabkan kita boleh mimpi jumpa Nabi? Tak ada. Tidak ada. Oh, hanya ulama' je boleh mimpi jumpa Nabi. Specialnya ulama'. Tak ada, tuan-tuan. Dalam Islam, kita tidak ada kasta-kasta. Kita tidak ada level-level yang boleh mencapai satu-satu maqam. Semuanya ahsanul amalah. Semuanya amalan kita. Dan membawa kepada ini, kadang-kadang saya takut benda ini akan jadi satu kemelampauan. Sehingga menggunakan benda ini. Ini geng-geng mufti suka. Bukan mufti Perlis. Selain daripada mufti Perlis, sukalah geng-geng mimpi kan. Tak maaf lah saya kata kan. Sebab itu dia bertakbir tu. Hanifah Mahidin kata, terinspirasi mesej daripada Belipas, Hanifah kupas ancaman DAP. Muhammad Arifah Mahidin berasa terinspirasi setelah membaca mesej daripada Bali daripada PAS yang bercakap tentang cahaya dan kebenaran mengatasi kegelapan dan kebatilan. Bekas Menteri Undang-Undang berkata, bagi mengulas dakwaan ancaman terhadap status quo di Malaysia oleh DAP yang sering dilontarkan pemimpin PAS sebelum ini, Hanifah mempersoalkan bagaimana DAP dengan segelintir wakil rakyat memegang portfolio kabinet yang boleh menggugat kedudukan orang Melayu Islam yang termaktub dalam perlembagaan. Saya buntu, saya tak dapat cari jawapan, katanya. Orang Melayu membentuk lebih 70% penduduk, lebih ramai gabungan China-India. Jadi dakwaan untuk menimbulkan ketakutan itu tidak masuk akal. Terdapat hanya satu kesimpulan. Dakwaan itu mengarut, katanya. Hanifah kemudian menyentuh penurunan kadar kelahiran di kadar orang Cina dan India berbanding orang Melayu. Mengambil kira faktor ini membuktikan tiada ancaman pun kepada rangka kerja sedia ada pada masa hadapan. Satu, dua kenyataan media bendera asing tidak boleh dianggap sebagai ancaman itu wujud. Itu retorik hyperbolik. Retorika yang dibesar-besarkan. Itu kadang-kadang persoalan kita kepada geng-geng ni, tuan-tuan. Kan mana datang ancaman yang dikatakan ancaman tu? Bila kita tanya soalan itu, dia orang tak boleh jawab. Dan mereka menjawab dengan jawapan-jawapan mimpi dia. Mungkin macam ni, mungkin macam ni, mungkin. Tuan-tuan, kalau nak cerita mungkin, ada kemungkinan Iswardi ni jadi Perdana Menteri Malaysia. Kan? Kan mungkin Iswardi nanti akan jadi Perdana Menteri Malaysia. Amin, kita kata. Tapi adakah kebarangkalian besar itu akan berlaku? Sukarlah.
Nak kata mustahil, tidak. Itu kerja Tuhan, rezeki Tuhan kan. Tapi kebarangkalian kita tengok berdasarkan kepada perkembangan politik dia, kekuatan dia sebagainya, nampak sukar. Tapi mimpi tu ada. Ada tak kemungkinan satu hari nanti kita kata Hadi Awang tu jadi Perdana Menteri? Ada kemungkinan. Tapi kebarangkalian tu agak sukar lah. Bukan mustahil, sukar. Kerana apa? Faktor usianya, kesihatannya, pemikirannya. Benda-benda macam tu menyukarkan kebarangkalian itu berlaku. Tapi tidak mustahil. Jadi sama juga dengan cerita retorik. Orang bukan Islam akan mengancam kita. Retorik permainan politik, geng-geng pelampau agama dan juga bangsa ni, tuan-tuan.